Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Salam. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa. Acap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Okey, sekarang masukkan ruang nama dekat chat. Type. Ruang nama awak untuk kehadiran dekat ruang chat. Sekarang ada 21 orang. Kalau tengok daripada cikgu punya ni, paparan. Ada 21. Okey, kita mula Kejap. Okey. Okey, kita mulakan dengan muka surat 41. Kan? Boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Boleh. Side. Track pen mana pen cikgu? Alright. Nombor 1, soalan muka surat 41. Raja di sebelah menunjukkan harga jual sepasang kasut roda sebelum diskaun. Ini harga dia RM120 sebelum diskaun. Diskaun dia akan beri 15%. Alisa ingin membeli kasut roda itu. Hitung wang yang dapat dijimatkannya. Untuk soalan A, ayat matematiknya. Ini cikgu dah minta kamu cuba buat dulu. Kita nak semak je ayat matematik dan juga jaran kerja yang awak buat tu betul atau tak betul. Okey, A, apa yang kita dapat Soalan A, ayat matematik. Hitung wang yang dapat dijimatkan. Bila dia tanya wang yang dapat dijimatkan tu bermaksud dia tanya harga apa kelas? Harga selepas diskaun. Harga selepas diskaun. Hitung wang yang dapat dijimatkan. Maknanya berapa yang dia dapat jimat. Lega. Dia lega, dia dapat jimat sebab dia tak perlu bayar yang tu. Harga diskaun. Bermaksud dia tanya soalan A ni, dia tanya diskaun berkenaan dengan berapa harga potongan tu. Kamu kena fahamkan apa maksud ayat ni hitung wang yang dapat dijimatkan. Maknanya berapa yang dia dapat dia jimatkan. Dia lega. Okey, aku dapat jimat RM20. Tak payah bayar RM20. Contoh macam tu. Itu maksud soalan A. Jadi maksudnya untuk ayat matematik A ni apa kita nak buat? Tajuk tu boleh letak wang jimat. Ringkas-ringkas je dah. Wang jimat sama dengan kelas. Macam mana nak kira ni ayat matematiknya? 15 per 100 dah dengan RM120. Betul. 15 per 100 darab dengan RM120. Ini ayat matematiknya. Kemudian kita potong.
Potong sifar ni. Penyebut tinggal 10. Belum lagi 1. Jadi kita gerakkan penyebut. Gerak ke mana? Ke kanan ke kiri kelas? Nak gerak ni. 10 ni kita nak jadikan 1. Bila dia tengah 10, bermaksud titik perpuluhannya di mana? Tinggal 10 kan? Titik perpuluhannya kat sini lah. Ini titik perpuluhannya. Kita nak jadikan dia 1. Jadi kita akan bergerak ke mana? Ke kiri. Kita akan gerak ke kiri berapa kali? 1 kali. 1 kali aja. Jadi, kita buat perkara yang sama yang berlaku di sini pada pasangan dia. Awak nak dengan pasangan mana? Dengan 15 ke dengan 12? 12. Tak kisah. Okey. Nak buat dengan 12. Boleh tak kisah mana-mana pasangan. Untuk 12 ni pula, sifar dah tak ada. Jadi di sini tinggal 12. Di mana titik perpuluhan dia? 12 titik perpuluhan kat sini. Okey. Bila sini titik perpuluhan, kita nak gerakkan juga ke kiri sekali macam penyebut. Kita kena ikut pasangan kena ikut sama bergerak. Pergerakan dia kena sama mengikut penyebut. Jadi dia pun gerak sekali anak panah. Bermakna di sini penyebut dah tinggal 1. Pada nombor bulat ni, asal nombor bulat ni dah jadi RM1.20. 20 sen. Jadi langkah akhir macam mana nak kira langkah akhir dia? Langkah akhir dia, ini darab inilah. Penyebut dah tinggal 1. Jadi 15 darab apa yang tinggal kat sini, RM1.20. Jadi langkah akhir dia nanti awak buat 15 RM1.20 darab dengan 15. Dapat tak macam ni? Kelas? Ya. Dapat Dapat. Sepatutnya jalan kerja yang terakhir tu macam ni. Sekejap. Okey, sepatutnya jalan kerja awak ada ayat matematik. Ini ayat matematik dia. Nak letakkan tajuk. Tajuk boleh letak wang jimat untuk, ni soalan A ni untuk soalan A. Letakkan tajuk wang jimat. Betulkan sekarang. Kalau siapa salah ayat matematik. Kalau letak ayat matematik kat sini RM1.20 darab 15. Salah, itu jalan kerja. Jadi betulkan ayat matematik. Kemudian ini jalan kerja dia dan jawapan akhir dapat berapa? RM18. RM1.20 darab 15, RM18. Okey, betul jawapan dia RM18 kelas. Dapat tak semua orang? Dapat. Alright, bagus. Letakkan jawapan akhir. Ni jawapan akhir, letakkan di bawah ayat matematik. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya. Hitung harga kasut roda itu selepas diskaun. Selepas diberi diskaun. Diskaun diberi RM15. Harga asal sebelum diskaun RM120. Macam mana nak buat ayat matematiknya? Berapa tadi? Diskaun 15%. Harga asal RM120. So, soalan tanya, apakah kasut roda itu selepas diskaun? Jadi tajuk kita kena letak apa kelas tajuk? Harga selepas diskaun. Harga selepas diskaun. Ayat matematiknya nak letak apa dulu ni? Peratusnya nak letak berapa? 85%. Betul, 85%. Itu pecahannya Peratusnya adalah 85%. Kita terus je tukar kepada pecahan. Kenapa kita dapat 85% kelas? 100 tolak 15%. Ya, sebab 100%
Tadi 100% tu kita tolak. 100% kita tolak dengan 15% tu yang dapat 85%. Sebab 15% tak payah bayar. Jadi yang kena bayar ialah 85%. Harga selepas diskaun bermaksud harga yang kita kena bayar. Tanpa kita masukkan potongan. Sebab potongan dah tak perlu bayar. Jadi harga selepas diskaun ialah 85 per 100. Patutnya ayat matematik awak macam ni. Darab dengan berapa kelas? Harga asal atau harga keseluruhan iaitu RM120. Dapat tak macam ni? Dapat. Ini untuk soalan 1B Ini untuk soalan 1B. Okey. Soalan 1B. Okey, jalan kerja ni untuk soalan 1B. Macam mana kita nak selesaikan ni? Potong apa dulu? Potong sifar. Betul, potong sifar pada sa. Lepas tu, benda yang sama macam kita buat pada langkah kerja A tadi tu, gerakkan ke kiri sekali. Ya, sebab kita nak jadikan penyebutnya satu. So, kita pun gerak. Gerak anak panah. Okey, sini pun sama, gerak anak panah. Dentung bunyi pintu tu. Bila nak bercakap aja buat tekan mikrofon. Lepas habis bercakap tu tutup. Korang malah nak tekan-tekan banyak kali pakai jari korang kan. Alright. So sini dah jadi. Jadi sini dah jadi berapa? Sini lah masih lagi 85 lah. Penyebut dah 1. Yang ini. Di sini jadi berapa ni kelas? Kita nak sebut macam mana ni? RM20. RM20. Jadi awak akan buat langkah kerja. Cikgu tak muat. Cikgu buat bawah So langkah kerja awak buat. Seterusnya kita akan buat RM1.20 darab dengan 85. Ini selesaikan bentuk lazim kat sini. Selesaikan. Mesti ada baris pertama. Baris pertama, angka-angka baris pertama untuk save 5. Lepas tu tinggalkan satu tempat. Tinggalkan satu tempat barulah untuk ini save 8. Lepas tu awak jumlahkan. Baru dapat berapa jawapan dia. Okey, jawapan letak di bawah ayat matematik. Jadi berapa jawapan? RM RM102. RM102. Okey. RM1.20 darab 85. Betul. Jawapannya RM102. Dapat tak? Dapat. Okey. Kita teruskan soalan seterusnya boleh? Boleh. Raja di bawah menunjukkan bil yang tidak lengkap. Okey, ada 5 kuantiti buku cerita. Tiba-tiba terus dia beri jumlah harga. Bermakna di sini kita tak tahu seunit. Seunit tu maknanya satu buku cerita. Ini pun sama juga. Seunit majalah tak tahu. Tapi dia dah jumlahkan untuk RM93.60 ni untuk 6 majalah. Okey. Bila dah faham jadual tu baru kita tengok. Ayat matematik dia tanya kita nak bentuk pasal apa ni? Hitung beza. Beza ni maksud operasi. Operasi apa kelas? Tolak. Dia nak beza antara harga sebuah buku cerita dengan harga senaskah majalah. Senanglah. Betul tak? Betul. So tajuknya awak letakkan beza. Siapa tak letak tajuk, padam je ataupun tambahkan aja beza. Beza sama dengan awak kena cari dulu buku cerita. Katalah buku cerita cikgu letak C. C ni buku cerita. Kita nak tolakkan dengan majalah M. Tapi bergantung kepada pencarian kita tu. Sebab ini operasi tolak. Bila operasi tolak, sini mesti, di depan mesti besar. Tolak kecil. So antara kedua-dua ni, buku cerita dengan majalah kita tak tahu lagi siapa besar, siapa kecil. Jadi kita kena carilah di sebelah kanan ni. Awak dah cari dah? Dah. Okey, untuk cari majalah. Cari majalah.
Apa cara kerjanya? RM RM93, 60 sen kejap. bagi dengan 6. Kita mula dengan ni dulu. Apa namanya? Buku cerita. Mulakan dengan buku cerita. Saya letak singkatan je BC, buku cerita. RM64.50. 50 sen bagi 5. Betul. Bahagi 5. RM64. Berapa? RM60. Alright. RM64. 50 sen bahagi 5. Dapat berapa kelas? RM12.50. RM12.50. Betul. RM12.90. Itu untuk senaskah atau seunit buku cerita. Untuk pengiraan majalah pula, saya letak M je. M. Macam mana nak kira? Awak jangan letak M pula. Awak jangan letak M. Awak letak ni lah perkataan yang penuh lah. Majalah. Okey, M. Berapa RM ringgit? RM93.60. Betul. RM93. 60 sen. 60 sen. Ini nak kena bagi berapa pula? Bagi 6. Bagi 6. Betul. Jawapan dia berapa? RM15.60. RM15.60. Betul. Jadi selepas awak cari setiap satu unit ni, setiap satu barang ni berapa harganya, awak buat barulah boleh tahu siapa besar, siapa kecil. Siapa kita nak letak belah depan, siapa kita nak letak belah belakang. Okay. So, ayat matematik baru kita boleh susun dengan elok. Okay. Siapa kita nak letak depan ni? Majalah. Majalah. Okay. Majalah RM15.60 sebab dia lebih besar. So, RM15.60. Ini ayat matematik ya. Tolak dengan RM12.90. Okey, dah tolakkan dah. Dapat berapa kelas? RM2.70. Jawapan letak macam biasalah bawah ayat matematik. Betul, RM2.70. Okey, jalan kerja awak pastikan lengkap macam cikgu minta ni. Sebelah kiri ni adalah untuk ayat matematik dan di bawah ayat matematiknya jawapan akhir. Di sebelah kanan adalah langkah-langkah kerja. Jangan pula awak tunjuk cikgu macam ni je. Nak cari buku cerita ni awak buat ayat matematik je. Mana jalan kerjanya? Okey, untuk jalan kerja awak, kalau contoh nak cari buku cerita ni kan, tak perlu buat ayat matematik macam cikgu ni. Cikgu tak cukup ruang. Awak terus tunjuk macam mana awak bahagi. Bahagi tu boleh tunjukkan dalam dua cara lah. Pertama, awak boleh tunjuk cara biasa, cara lambat tu. Bahagi panjang. Bahagi panjang. RM64.50. Bahagi panjang, faham kan? RM64.50 bahagi dengan 5. Ini cara pertama. Awak boleh pilih. Pilih salah satulah. Cara kedua, macam mana pula kelas? Cara kedua, kita buat tukarkan bahagi itu kepada per. Bahagi dengan 5. Awak boleh potong bawah dan atas. Ada masalah tak antara dua cara kita memilih jalan kerja mana nak pilih? Ada masalah tak? Tak ada. Awak pakai cara mana? Cara panjang. Bahagi panjang ke ataupun jadikan bahagi kepada pecahan? Bagi panjang. Perpecahan. Betul. Ini kita nak bersedia nak masuk sekolah menengah ni, kita tak pakai dah bahagi-bahagi panjang ni. Kalau awak buat bahagi panjang depan cikgu sekolah menengah, malu. Nanti turunkan anak panah. Kalau cikgu sekolah menengah kau nampak kau buat bahagi turun anak panah, malu. Betul tak? Jadi terus je biasakan langkah kerja tu. Langkah kerja terus kita berlatih, biasakan buat cara macam ni. Tukarkan bahagi kepada pecahan. Kita menggunakan cara cepat pecahan. Okey? Boleh cikgu teruskan nombor seterusnya? Boleh. Boleh. Alright.
Bagi siapa yang baru masuk, tolong isikan nama pada ruang chat. Siapa dah isi, jangan isi lagi sekali. Berdouble-double. Minggu lepas berdouble-double kau isi. Seronok kau isi. Sekali je cukup. Siapa yang belum isi lagi tu, bolehlah isi. Yang dah isi kau janganlah isi berkali-kali. Kau kan memang suka tulis nama berkali-kali. Seronok Okey. Nombor 3. Raja di bawah menunjukkan harga dua barangan dan rebate. Rebate yang diberikan. Okey. Harganya susu tepung RM39. Yang ini apa benda? Vitamin okey. Oh, botol pil vitamin RM64.90 satu botol. Alright. Puan Nik membeli 3 tin susu tepung dan 2 botol pil vitamin. Berapakah yang perlu dibayarnya jika mendapat rebate serta-merta? Okey. Ayat matematik. Mula-mula kita kenalah. Ni nak letak tajuk pun boleh, tak nak letak tajuk pun boleh lah. Macam mana nak letak ni? Ayat matematik ni mula dengan apa? Sama. 3 tin susu tepung. Mulakan dengan 3 tin susu tepung. Sangat-sangat 3 tin susu tepung. Udah tu masukkan dalam ayat matematik yang seterusnya pula. 2 botol pil vitamin. Lepas tu barulah kita akan tolakkan dengan berapa rebate yang dia dapat tu. Okey? Tolak dengan rebate. Barulah kita dapat baki hasil tu adalah jumlah yang perlu dia bayar. Okey, ayat matematik. Cepat. RM RM39 darab dengan 3. Betul. Dalam kurungan RM39. Darab 3. Darab 3, tutup kurungan. Kemudian tutup kurungan, tambahkan Tambah dengan kisar 2 botol pil vitamin pula. Okey, buat apa? RM60 dengan 2. Betul, RM60.90. Jangan lupa letakkan kurungan tu. Betulkah ayat matematik awak? RM64.90. Okey, dah settle lah ni. Ini 3 tin susu tepung di sini. 2 botol pil vitamin sini. Berapakah yang dia perlu bayar? Dia kena bayar yang ini ke? Tak, jangan lupa dia orang kedai ni dia memberikan apa? Rebate. Ni rebate dia. Rebate dia bagi RM8 dekat kita kalau setiap pembelian yang bernilai 100. Jadi kita tak tahu ni nilai ni berapa ni dua-dua ni nilainya. Okey. Jadi awak kena tambahkan dulu. Jadi awak pun buat. Buat tak jalan kerja di sebelah kanan? Jumlahkan kedua-dua ni. Dapat berapa? Korang bayangkan je lah ada bentuk lazim kat sini. Korang dah buat. Okey. Cikgu tak boleh tunjuk semua. Tak cukup sejam. Okey. Ini bentuk lazim ni. Ini bentuk lazim yang korang kena tambahkan ini. Okey. Berapa? RM246.80. Betul, sepatutnya awak dapat RM246. RM246.80. Okey. Jadi, kenapa kita kena jumlahkan dulu ni? Sebab kita nak tahu dengan pembelian jumlah RM246.80 ni berapa rebate kita layak terima. Kita dah layak terima sebab dia dah melebihi RM200 ni. Setiap 100 dapat RM8. So nak kena tolak berapa lagi dekat sini? Nak sambung ayat matematik. Tolak RM16. Ya. Pandai. Dia hanya layak mendapat RM16. So sambung ayat matematik awak tu tolak RM16. Okey? Jadi ulang balik RM39 darab 3 dalam kurungan tambahkan pula dengan 2 botol pil vitamin. Dah jumlahkan ni, ini korang dah jumlahkan. Dah nampak berapa rebate yang layak iaitu RM16. Jadi RM16 kita sambung masukkan dalam ayat matematik. So jawapan dia berapa jumlah yang dia perlu bayar? RM230.80. RM230.80. Okey.
RM230.80. Okey, boleh pergi muka surat seterusnya. Boleh. Alright. 41, 42. Okey, tutup dulu mikrofon. Oh. Muka surat 42, soalan nombor 1 berkenaan dengan aset dan liability. Aset ni maksud dia harta. Harta yang dia ada. Liability ni maksud dia hutang. Okey, kalau awak tengok aset dia ataupun harta dia rumah. Hutang dia pula pinjaman perumahan. Apa maksudnya ni? Cikgu terangkan ya. Contoh, rumah dia tu kalau ikut pasaran, harga pasaran, kalau orang nak beli harganya RM250,000. Jadi dia ada harta yang bernilai RM250,000. Tetapi harta rumah ini masih lagi dalam tanggungan pinjaman. Pinjamannya hanya tinggal RM180,000. Mungkin dia bayar muka, dia ada beri wang pendaluan ataupun dia dah bayar bertahun-tahun. Baki hutang dia hanya tinggal RM180,000. Simpanan tetap maksudnya simpanan lah yang dimasukkan setiap bulan dalam akaun dia sendiri. Okey, kereta. Kereta dia kalau ikut harga pasaran nilai dia RM46,000. Tapi pinjaman keretanya kenapa RM20,000? Mungkin dia dah bayar beberapa tahun, jadi pinjaman kereta itu dah berkurang. Hutang yang tinggal untuk hutang kereta tinggal RM20,000. Faham tak penerangan cikgu ni? Faham. Alright. So, walaupun maksudnya kat sini cikgu nak terang, walaupun harta-harta dia ni masih lagi dalam tanggungan hutang, tetapi harta yang masih lagi ada hutang tu tetap dikira harta dia. Jadi, inilah dia maksud aset dan juga liability. Harta bersih pula maksudnya jumlah aset itu kita tolakkan dengan jumlah liability ataupun jumlah semua harta ditolakkan dengan jumlah semua hutang. Jadi langkah pertama awak kena hitung satu persatu. Jumlah aset dulu. Buat langkah kerja di sebelah kanan. Buat ke tak? Okey, pertama jumlah aset. Cikgu buat ringkasan je. Jumlah aset ni awak kena jumlahkan ketiga-tiga ni lah. Harta dia dapat berapa? Di sini awak buat bentuk lazimnya. Jangan tak buat bentuk lazim. Kalau tak buat bentuk lazim, mana datang jumlahnya tu? Jangan dibuat. Tak perlu jalan kerja tak perlu awak conteng-conteng dekat kertas A4 yang lain. Semua jalan kerja perlu ditunjukkan di dalam ini. Kau tak muat atas boleh, bawah boleh, tepi boleh. Asalkan ditunjukkan pada muka surat yang sama. Cikgu nak tanda nanti cikgu pandailah cari. Faham tak? Faham. Okey. Jumlah aset sepatutnya awak buat bentuk lazim di sebelah kanan ni. Tambahkan ketiga-tiga ni. Tunjukkan kat sini. Jadi dapat berapa jumlah aset? RM396,000. So masukkan. Betul 396,000. So kita nak tolakkan dengan jumlah liability. Ini dia. Jumlahkan dia ni. Baru kita sambung masuk dalam ayat matematik. Okey, jumlahnya apa? RM204,000. 204,000. Okey, betul. 204,000. Kemudian awak kena letak pula jalan kerja di sebelah kanan, iaitu jalan kerja terakhir. Tajuk dia tu apa? Inilah dia tajuknya, harta bersih. Kalau tak letak tajuk pun tak apa, buat je bentuk lazim. Bentuk lazim menolak ini dan ini. Tunjukkan pula satu lagi bentuk lazim, iaitu bentuk lazim tolak. Okey. Ni, berapa tolak dengan berapa Jumlah aset tolak dengan jumlah liability. Dapat berapa? RM192,000. Betul. RM192,000. Okey. Dah? Dah.
Alright, kita teruskan soalan kedua. Azman mendapat pinjaman pendidikan berjumlah 80,000 dengan faedah 1% setahun. Jadi jumlah pinjaman dia dapat pinjam 80,000. Pinjam ni je, maksud faedah ni iaitu untung yang bank akan kenakan pada Azman juga. Maknanya kalau kita pinjam 80,000, bukannya kita kena bayar 80,000 juga. Mestilah lebih. Kalau tak, macam mana bank nak dapat untung? Faham tak? Faham. Jadi bank akan mendapat untung dengan bayaran faedah yang dikenakan ni. Apakah ukuran ataupun nilai faedah yang dikenakan? Dia kenakan 1% untuk setiap setahun. Okey. Hitung faedah yang perlu dibayar oleh Azman dalam tempoh 5 tahun. Hitung faedah. Yang ini penting. Dia nak faedah. Bukannya soalan tanya, hitung nilai wang yang perlu dibayar oleh Azman dalam tempoh 5 tahun. Itu kalau dia tanya hitung nilai wang yang perlu dibayar oleh Azman dalam tempoh 5 tahun, maknanya 80,000 termasuk dengan faedah selama 5 tahun. Ini soalan tanya faedah saja. Hitung nilai faedah ataupun hitung faedah dalam tempoh 5 tahun saja. Jadi jangan keliru tu. Dia nak faedah je, dia bukan nak tahu jumlah semua pinjaman termasuk faedah yang dia kena bayar. Dia bukan tanya keseluruhan, dia tanya faedah je. Tang peratus je dia tanya. Faham tak kelas? Faham. Okey, ayat okey, mengaum-ngaum kau menjawab. Okey, jadi apa jawapan? Bukan jawapan, ayat matematik. Nak buat apa ni? 5/100 darab 80,000. 5, ada orang buat 5/100 darab dengan 80,000. Betul ke tak betul kelas? Okey. Kalau korang buat 5/100 betul. Sebab apa? 1% setahun. Kan? Jadi kalau darab 5 tahun dia jadi 5%. Okey, ada yang tak berapa faham, awak boleh buat ayat matematik begini. Begini awak boleh buat. Untuk setahun, bank kenakan faedah sebanyak 1%. 1% bermaksud 1/100. Nak tahu nilai 1/100 tu, kita kena darabkan dengan jumlah keseluruhan. Okey. Jadi dapat begini kan? Ini baru untuk setahun. Hello? Okey. Boleh cikgu sambung? Boleh. Boleh. Okey. Untuk mana yang tak berapa faham, kita boleh buat ayat matematik macam ni pelan-pelan. Untuk setahun, 1% dikenakan. 1% tu berapa? 1%, nak kira nilai 1%, 1% darab 80,000. Tapi dia tanya untuk tempoh 5 tahun. Jadi kita boleh teruskan pengiraan ayat matematik ni dengan darab 5. Sebab kita nak 5 tahun. Faham tak kelas? Faham. Mana datang kawan awak boleh sebut 5% tu sebab dia dah ringkaskan dia punya ayat matematik. 5 tu dia dah terus darab dengan 1. Tu yang jadi 5/100. Kalau nak buat ayat matematik 5/100 darab 80,000 pun dibenarkan. Boleh. Tapi yang penting kamu kena faham kenapa dia jadi 5%. Kalau tak faham boleh buat ayat matematik yang ini. Boleh kelas? Boleh. Boleh. So korang pun selesaikan. Senang ni nak selesaikan. Potong saja telurnya ni kan. Telur. Jadi tinggal berapa ni? 800 darab 5. Itulah jawapan dia. Berapa kelas 800 darab 5? RM4,000. RM4,000. Okey, ada masalah tak? Soalan 2? Tak ada. Okey, cikgu teruskan. Soalan 3. Restoran sedap. Dah makan ke semua belum ni? Belum. Cikgu baca nama restoran rasa lapar lah pula. Okey.
Kita tengok nombor 3. Soalan A, cukai perkhidmatan. Dia suruh kira dulu cukai perkhidmatan. Dia tanya cukai saja, ya. Dia tak tanya berapa jumlah keseluruhan ataupun dia tak tanya jumlah bayaran. Dia tanya cukai perkhidmatan je. Kirakan cukai yang dikenakan. Cukai perkhidmatan yang dikenakan adalah sebanyak 6%. Jadi kita pun buat ayat matematik. 6% tukarkan terus kepada pecahan. Jadi 6/100. Setakat ni faham tak? Faham. Okey. Kita nak darab dengan apa? Darabkan dengan jumlah keseluruhan. Tapi kita dah jumlahkan ke? Belum. Sebab tu awak kena buat bentuk lazim. Buat belah tepi sini pun boleh bentuk lazim. Conteng aja. Ataupun kat sini pun dah ada, dah disusun kan. Terus je korang letakkan. Jadi nanti ada nombor tumpang dekat atas ni kan. Letak nombor tumpang. Jadi cikgu bila nak tanda nanti, cikgu tahulah, oh korang tak buat bentuk lazim, korang terus tambah kat sini. Tak ada masalah. Faham? Faham. Okey, so jumlahnya apa? Darab dengan berapa ni? RN RM25. Betul, RM25. Ini RM25. Letakkan RM25 dekat ruang kotak ni. Sebab tu kotak kosong kan, isikanlah kotak-kotak yang kosong. RM25. Alright. Kemudian, dah dapat ni, korang selesaikanlah. Ni nak potong cara cepat macam mana ni nak potong ni? 25 dengan 100. Pakai sefer. 25. Sefer 25. Faham tak? Nak potong tu? Faham. Nak kena tunjuk. Nak kena tunjuk juga ke? Ya. Tak ya. Okey, terus jawapan akhir. Kalau cikgu tunjuk, korang dah terror dah. Kalau cikgu tunjukkan buang masa. RM1? RM50. Betul. Semua dapat tak RM1.50? Dapat. Okey, jumlah bayaran pula. Senang je jumlah bayaran. Jumlah bayaran. Cepat. Ayat matematik. Macam mana nak cari jumlah bayaran? RM25 tolak dengan RM1.50. Tolak. Jumlah tu. Tambah. Tambah. Cukai ni dia kenakan disuruh kita tak bayar lagi. Cukai bukannya diskaun Cukai adalah bayaran tambahan. Jadi tambahkan lagi dengan RM1.50. So jawapannya awak akan dapat RM26.50. Boleh? Boleh. So masukkan juga dalam ni yang cukai perkhidmatan tadi tu RM1.50. Masuk. Jumlah bayaran RM26.50. Okey? Settle dah muka surat 42. Boleh terus pergi 43? Boleh. Alright. Pukul berapa dah? Pukul berapa ni? 12.45. 12.40. Alright. Laju kita pergi laju. Okey. Tutup mikrofon jap. Kumar dan Nathan. Nathan mempunyai pendapatan tahunan yang sama. Pendapatan tahunan yang sama ni maksudnya dia punya sumber kewangannya sama setiap bulan setiap tahun. Maknanya kalau dia ni walaupun bekerja, bayangkan kalau walaupun diorang bekerja pekerjaan yang berbeza, tetapi dia punya senang nak cerita gaji lah. Maksudnya gaji. Pendapatan dia tu gaji yang dia dapat setiap tahun sama kedua-dua ni. Jadi tidak ada perbezaan pada pendapatan tahunan mereka. Sama. Kalau dia RM100,000, dia pun RM100,000 setahun. Kalau dia setahun RM200,000, Nathan pun setahun RM200,000. Itu maksud bagi ayat pertama. Faham tak kelas? Faham. Okey, kita tengok Kumar cakap aset saya begini dan liability saya pula begini. Yang Nathan pula aset dia begini, liability dia begini. Okey, hitung harta bersih setiap orang. Kita dah buat tadi kan hitung harta bersih. Macam mana nak hitung harta bersih? Apa tolak apa kelas? Aset tolak liability. Aset tolak liability. So awak buat satu-satu, letakkan tajuk nama lah sebab dia pengiraan yang sama tetapi untuk orang yang berbeza. Jadi Kumar, letak Kumar. Kumar aset dia RM350,580. Tolakkan dengan
Dia punya liability RM130,900. Ada tak awak tunjukkan ayat matematik? Kemudian buatlah jalan kerja sampai dapatkan jawapan Kumar tu. Okey, Kumar dapat berapa jawapan? RM219,680. RM219,000, betul. RM680. Betul, itu untuk Kumar Okey, untuk Nathan pula. Nathan, ayat matematik dia, aset dia adalah RM264,800. Tolak dengan dia punya liability RM45,000. Okey. Kalau awak dah kira-kira jawapan tak dapat, kemungkinan besar awak salah menyalin angka pada soalan. Semak semula So, Nathan ni, saya letak jawapan akhir Nathan di belah bawah, tak muat. Jadi, Nathan, bila awak dah siap kira, awak akan dapat berapa kelas? RM219,800. Betul, RM219,800. Okey. Siapakah yang lebih kaya? Letak siapakah yang lebih kaya, dia tanya. Antara ini dan ini, jumlah mana yang lebih besar? Kumar ke Nathan? Nathan. Nathan. Okey. So, letakkan jawapannya di bawah. Nathan. Okey? Boleh terus nombor 2? Boleh. Bil penginapan hotel bagi si isi keluarga Encik Rosman ialah RM530. Bil dia RM530 tanpa cukai perkhidmatan. Okey, maknanya belum masuk cukai perkhidmatan lagi RM530 ni. Cukai perkhidmatan ialah 6%. Cukai yang dikenakan ataupun bayaran tambahan yang dikenakan ialah 6%. Hitung jumlah wang yang perlu dibayar. Ayat matematik kelas. Ataupun kalau tak nak letak ayat matematik terus, awak boleh buat kira dulu 6% tu berapa di sini. Dah dapat 6%, barulah 6% tu nanti kita akan masukkan ke dalam ayat matematik. Okey, 6%. Macam nak cari 6% kelas? 6% daripada berapa? 530. Ya, 530. So, cikgu nak kena tunjuk ke macam nak potong ni? Nak selesaikan ni? Tak perlu. Tak perlu. Okey, jawapan 6% tu? RM31.80. Betul, awak akan dapat RM31.80. Inilah 6% cukai ataupun bayaran tambahan yang dikenakan. Inilah dia 6% tu. 6% tu bermakna ataupun bernilai sebanyak RM31.80. Barulah kamu masukkan dalam ayat matematik. Okey, ayat matematik. Ayat matematik dia tanya hitung jumlah wang yang perlu dibayar. Okey, ayat matematik. Tak payah tak tajuk ke apa. RM530 tambah dengan RM31.80. Betul, kita akan buat tak muat pula. Kita akan buat operasi tambah sebab jumlah yang dia kena bayar tanpa cukai tu ditambahkan dengan cukai pula. RM31.80. So, jawapan dia berapa kelas? RM561.80. Betul, RM561. Yes, 80 sen. Semua dapat tak? 5618. Dapat. Okey. 5618 kupang. Alright. Boleh teruskan soalan B? Boleh. Encik Budi pula membayar RM943.40 termasuk cukai perkhidmatan. Bermakna harga ini dah dicampur sekali dengan cukai tadi 6%. Dah campur sekali. Bagi penginapan hotel yang sama, hitung bayaran asas. Bayaran asas tu bayaran mula-mula lah. Macam Cik Rosman ni bayaran mula-mula dia tanpa cukai. Ini bayaran mula-mula dia. Ini cukai dia. Bayaran asas inilah maksud dia. Okey, untuk soalan B ni pula,
nilai ini adalah jumlah termasuk bayaran asas dan juga cukai. Soalan tanya nak bayaran asas saja. Gimana nak cari ni? Macam mana kelas? Cari 1%. Tak dengar. Siapa dah buat? Siapa dapat ayat matematik? Kalau tak dapat, jangan cakap tak dapat. Jangan diam aja. Tak dapat. dapat. Tak dapat. Okey, tak dapat. Alright, tak apa. Untuk soalan ini memang soalan kebat ya. Ini kebat iaitu dalam aras menganalisis. Okay, kebat aras menganalisis iaitu aras ketiga tertinggi. Ini sebenarnya kita boleh guna kaedah ataupun rumus nisbah. Kita kena kaitkan rumus nisbah ni. Hitung bayaran asas. Okey, bayaran RM943.40 tu dia adalah RM943.40 itu bersamaan dengan berapa peratus? Okey. Yang ini yang kita kena fahamkan dulu. Kemudian bayaran asas. Bayaran asas pula kalau kita nak fahamkan dia sebenarnya mewakili berapa peratus. Yang ini dulu yang kita kena kenal pasti. Baru kita boleh selesaikan dengan menggunakan rumus nisbah tu tadi. Okey kelas. Ni dulu. Nak tahu otak kita boleh sampai kebat ke tak? Yang ini dulu keluarkan. Berapa peratus? RM943.40 ni mewakili berapa peratus? Dan juga bayaran asas kalau ikut konsep konsep peratus dan juga pecahan, kita boleh katakan bayaran asas mewakili berapa peratus kelas? Yang ini dulu. Okey, bayaran asas berapa peratus? 100%. Betul. Pandai. Bayaran asas dikira sebagai yang asal. Yang tak ditambah apa-apa lagi. Sebab itu kita katakan bayaran asas ialah mewakili 100%. Dia keseluruhan tanpa ditambah apa-apa. Okey. Manakala yang ini pula. Bayaran asas ditambah dengan cukai. Mewakili berapa peratus kelas? 106%. Betul, 106%. Mana datang 6 tu? Cukai. Sebab dalam soalan ini dah beritahu cukai 6%. Dan juga dalam soalan B ni, dia dah sebut penginapan hotel yang sama. Penginapan hotel yang sama, dia memberi clue, membawa kepada maksud cukainya samalah dikenakan. Jadi, kita dah tahu ini, kita dah tahu dua benda ni, mudahlah kita buat pencarian jawapan menggunakan rumus nisbah. Macam mana kelas? Macam mana? Nak guna rumus nisbah? Nampak? Ini dua dah ada pasangannya cukup. Bayaran asas adalah benda yang kita nak cari. Bayaran asas kita dah tahu. Kalau nisbah dalam peratus dia ataupun nilai dia dalam peratus kita dah tahu 100%. Susun dalam bentuk rumus nisbah ayat matematik kita. Sama dengan rumus nisbah mesti melibatkan 3 benda je kan? Ingat ke tak? Tak ingat. Tak ingat. Ni rumus nisbah. Nisbah yang dicari per dengan nisbah yang diberi darab dengan nilai nisbah. Yang dua-dua bawah ni mesti pasangan dia. Yang kita dah tahu. Yang ni mesti yang kita dah cari. Ini mesti yang pengangka adalah nilai yang kita nak cari. Dan juga pengangka dan penyebut mesti dalam nilai nombor yang sama. Kalau peratus. Macam mana kita nak letak? Okey. Siapa kita nak letak pengangka?
2 ni mesti pasangannya. Pasangan ini lah. Hilang ke korang ni? Cikgu tanya ni pengangka. Nak letak apa? 106. 106. Okey. Kalau pengangka kita letak 106%, yang bawah kita kena letak berapa dalam bentuk peratus juga kan? Sebab peraturan dia mesti sama. Kalau peratus, kg, kg. Apa nama, minit, minit. Kalau jam, jam. Macam tu. So, kat bawah ni kita letak apa? 100%. 100%. Okey, 100%. 100%. Di sini pula mesti pasangan. Kat sini, benda yang kita nak letak sini mestilah pasangan yang bawah ni. Adakah 100% kita dah jumpa pasangan dia? Ada? Ada ke? Tak ada. Tak ada. 100% ni malahan yang benda yang kita nak cari. Sebab bayaran asas. Inilah nilai yang kita nak cari. Betul ke awak susun ayat matematik ni? Tak. Jadi sebenarnya apa terbalik? Macam tu lah. Cara nak meletakkannya tu. Okey, terbalik. Betul kan? Atas berapa? 100. Atas 100. Bawah 106. 106 ni akan berganding dengan sebelahnya. B dengan C ni mesti sepasang. Ni kan B dengan C ni sepasang. Ini tak ada pasangannya ni. Kita tak tahu lagi. Hilang lagi. Masih kita nak cari. Tapi kita hanya tahu dalam bentuk peratus. Okey. Jangan lupa letak peratus sini. Jadi di sini letak apa? RM943.40. Ya, betul. Okey, 40 sen. Kemudian, kau potonglah. Ni macam mana nak potong? Macam mana nak potong benda lah ni? Cadangan, kelas macam mana nak potong yang cepat? Tak ada jawapan. Macam mana nak potong yang cepat ni? Cikgu bagi tips. Nak potong yang cepat, korang tengok ni. Ni 106 kan? Dah lah, kita tak boleh nak potong sifar kat sini, betul tak? Ini ada titik perpuluhan pula lagi. Kalau ada titik perpuluhan, kau tak boleh simply potong sifar-sifar. Contohnya sini bukan 6, sini adalah sifar. Boleh tak kita nak potong sifar dekat sini dengan sifar sini? Tak boleh sebab dia sen. Tak boleh. Ini pula 106. 106 lagi lah tak boleh kita nak potong sini. Boleh tak kita potong sifar A dengan sifar B? Macam ni. Tak boleh. Macam ni. Tak boleh. Cikgu nak potong. Tak boleh. Sebab yang sifar pada pengangka duduk di tempat sah. Sifar pada penyebut pula duduk di tempat puluh. Tak sama tempat dia. Bila nilai tempatnya tak sama, kita tak boleh potong. So macam mana kelas? Ni kebat ni. Macam mana kita nak selesaikan? Cikgu bagi tips. Apa orang putih panggil tu? Target. Target kita bila kita jumpa pengiraan yang macam ni, A per B darab C. Apa target kita? Kita mesti pastikan tang mana dulu yang kita beri tumpuan. A ke B ke C? B. Betul, B. B ni memainkan peranan yang penting. Sebab selagi B ni belum jadi satu, kita tak boleh buat apa-apa dekat atas ni. Betul tak? Betul. So, perhatikan kita punya B tu. B kita bernilai berapa kelas? 106%. 106. Ya, kalau saya nak jadikan B kita ini tinggal jadi satu. Tinggal satu. Nilai tinggal satu. Saya kena potong pakai sifir apa kelas? 106. Ya, sifir 106. Jadi kita akan potong pasangan B dengan C menggunakan sifir 106. Buat sekarang, sifir 106. Jadi kita dah potong penyebut, kita dah potong dah tinggal satu. Sekarang kau buat ni pula. Ini potong pakai sifir 106. Buat sifir 106. Sebenarnya senang je. Kau dah buat sifir nanti baru kau boleh nampak. Okey. Sifir 106. Lepas 106 berapa kelas? 216.
Cikgu tulis tepi. 112. Okey. 106, 212. Okey, lepas tu 218. tempat ketiga. 18. Betul, 318. Tempat keempat. 424. 424. Cuba setakat ni dulu Kita pun potong. Tengok. Jangan nak potong. Kita tengok sini 943. Okey. 943 ni 900 lebih kan. Kita baru 424. Okey. Awak boleh skip awak punya. Awak boleh langkah. Orang kata lajukan awak punya penulisan. Untuk meletakkan sefer ni. Kita tengok tempat keempat. Tak muat. Sekejap nah. Okey, tempat pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey. Bila awak tengok tempat keempat ni, jumlah dia 424. Yang kita nak cari adalah 943. Ada tak dalam CP 106? Jadi nak sampai 943 jauh lagi ke bawah kan. Jadi cara cepat kita darab. Kalau 424, kalau darab digandakan 2 kali, kita akan terus capai sampai tempat ke-8. Faham tak? Kelas? Faham. Tak dengar? Faham? Jadi ini kita nak, orang panggil, kita nak cari jalan pintas. Cari jalan pintas. Kau tahu kau nak cari 900 lebih. CP kita baru 400 lebih. Macam mana nak cari, nak gandakan dengan cepat, nak cari sesuatu laju kan. Tempat keempat ni kau darab 4. Okey, darab 4 dapat berapa? 4, 16. 2 darab 4, 8, 9. 4, 16. Betul ke cikgu kira ni? 424 darab dengan 4. Bukan darab 2 cikgu. Darab 2, betul. Kalau darab 4 dia ganda 4 lagi. 4, 8, 12, 16. Kita cari sampai ke tempat yang ke-16. So kita darab berapa? Darab 2. Yes, darab 2. Okey. Korang pun darab 2. Buat sekali sama-sama kat buku korang tu. Okey, darab 2. 2, 4, 8. 2, 2, 4. 2 darab 4. 8. So ini adalah di tempat yang ke 8. Betul tak? Betul. Ini cara kita nak singkatkan kita punya pembentukan sefer. Sefer-sefer yang besar Ini tempat pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita kira macam manual Satu-satu-satu. Kita menambahkan 106. Setiap kali ni tempatnya berubah, kita tambah lagi 106, tambah lagi 106. Sampai tempat keempat ni kita boleh guna cara cepat. Darab 2, maknanya kita gandakan 2 kali ni. Bilangan 1 hingga 4, tempat 1 hingga tempat keempat kita gandakan 2 kali. Itu yang terus meloncat terus tempat ke-8. Tempat ke-8, 848. Masih lagi tak mencapai 900 lebih. Kita boleh tambahkan lagi sekali untuk tempat ke-9. Okey, tempat ke-9 berapa? 848 tambahkan lagi dengan 106. Dapat 954. Dapat 954. Okey. Kita tutup kamera dulu. Kamera pula. Mikrofon. 954. Okey. So, bila kita dah dapat tempat ke-9 ni, kita dah dapat tempat ke-9, 954 dah lebih lah. Jadi kita boleh pilih tempat ke-8 ke tempat ke-9 ni nak potong? 8. Tempat ke-8. So, potong. Potong sama-sama dengan saya ni. Besarkan sikit. Potong. Tinggalkan tempat dia, tempat ke-8.
Okey, baki dia. Baki nak kira macam mana? 943 tolakkan dengan tempat ke-8 pilihan kita ni. 848. Dapat berapa baki dia kelas? 85. 85. 95. 95 ya. Semak balik. Okey, so baki kita dah dapat, kita salin di bawah. 95. Betul tak kelas? Ini baki. Cikgu letak warna lain lah. Okey, baki dia tadi kita dah kira 95. Baki ni nanti kita akan cantumkan dengan nombor seterusnya. Tapi kita jangan lupa sini ada titik perpuluhan. Ya, so kena letak titik perpuluhan dulu. Faham tak? So letak titik perpuluhan. Menandakan kita dah lalu titik perpuluhan ni, kita dah letak, dah lalu. Lepas tu kita jumpa 4. Turunkan 4 ataupun cantumkan 4. Kita pun cantumlah. Cantumkan 9, 5 dengan 4. 9, 5 dengan 4 ni kita cantum. Jadi kita cari 954 dalam sifir ni. Ada kan di tempat ke 9. Jadi letakkan. Faham tak? Faham. 9. Okey. Kita dah cari 954 ada di tempat ke-9. Kita pun letakkan tempat. Jadi ada tak baki lagi kat sini? Tak ada. Tak ada. Tapi hanya ada tinggal satu lagi sifar kan? Ya, buat apa? Naik atas. Potong naik atas. Potong naik atas. Jadi sekarang berapa kelas? Macam mana nak cari langkah kerja seterusnya? Sambung ayat matematik kita tu. RM943.40 tolak RM8.90. Kenapa kau buat tolak ah? Tambah. ni 100 darab. RM8. Sekarang ni kita nak potong ni kan. Kita nak cari bayaran asas. Ini langkah kerja nak cari bayaran asas. Kita dah potong. Jadi sebut. RM8.90 darab 100. Ya, tinggal lagi ni. Sini kan pengangka masih lagi 100%, kita tak sentuh, tak potong, tak kacau dia pun lagi. Darab dengan yang ini kita dah potong. Penyebut kita dah potong. Kita potong B dengan C sekarang ni. Tepuk-tepuk sikit pipi kau ni, ke mana korang ni? Penyebut kita dah potong menggunakan sifir 106 tempat pertama. Jadi penyebut dah tinggal satu. Yang RM943.40 pula pun kita dah potong. Potong pakai sifir 106 juga. Mesti potong pakai sifir yang sama. Jadi hasil kita potong RM8.90. Sambunglah pengiraan di bawah. Jadi, apa dia pengiraan dia? 100% darab RM8.90. Betul, darab RM8.90. Itu pengiraan seterusnya. Korang pun buatlah. 100% darab RM8.90. Nak kena buat bentuk lazim ke? Tak payah. Tak payah. Jadi kita boleh buat apa ni? Cara macam mana? Gerakkan ke kanan ke kiri? Darab. Kanan. Darab. Kanan. Korang nak kena ni. Darab. Kalau darab kan sentiasa kanan. Gerak ke kanan berapa kali? Tengok telurnya 2. Jadi gerak 2 kali. Sekali, 2 kali. Letak anak panah. Jadi berapa ni? RM8.90. RM820. Pandai lah ada sen tau. Geram aku. Ini, kau dah gerak 2 kali kan? Anak panah kat sini kan, maknanya titik perpuluhan yang baru di sini. Di sebelah sifar ni. Kalau sini titik perpuluhan yang baru, bermakna ini tempatnya apa? 10%. Sebab tu jawapan dia jadi 890. Jadi jawapannya akhirnya adalah RM890. Faham tak kelas? Faham.
Okey, ini jalan kerja. Cikgu terang balik Boleh? Boleh. Okey. Bayaran yang Cik Budi kena bayar adalah RM943.40. Nilai dia mewakili 106% kerana di dalam 106% itu terdapat bayaran asas iaitu 100% dan juga ditambah dengan 6% cukai. Sebab dia kata termasuk. Bayaran ni dah termasuk cukai sekali. Sebab itu peratusnya ialah 106%. Bayaran asas pula sememangnya kita dah faham konsepnya. Kalau bayaran asal kan nilai asal adalah 100%. Tidak ditambah apa-apa atau tidak dikurangkan. Tidak dikenakan cukai dan tidak diberi diskaun. Faham tak? Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Jadi bayaran asas ini mewakili 100%. Jadi soalan tanya hitung bayaran asas. Bermakna kita nak cari nilai untuk bayaran asas iaitu kita nak cari 100%. Sebab itu kita menggunakan nilai rumus nisbah. Ini dia rumus nisbah. Ini rumus nisbah. Cara nak kira rumus nisbah, pasangan yang kita dah tahu kedua-dua nilai itu kita letakkan sebagai pengangka, sebagai penyebut dan juga nombor bulat di tepi. Manakala pengangka ialah nilai yang kita nak cari, yang 100% tu. Sebab itu bila disusun, yang kita nak cari 100%. Peratus yang kita dah tahu ialah 106%. Nilai untuk 106% tu, nilai dia letak kat sini. Sebab itu pengiraan kita jadi begitu tadi. Yang ini yang kita susun, ayat matematik. Ini ayat matematiknya. Okey, tunjukkan ayat matematik, tunjukkan macam mana kamu potong, tunjukkan di sebelah tepi ni ada surface 106 dan hasil kamu selesaikan ayat matematik tu hinggalah begini 100% darab, ini dapat jawapan 890. Boleh tak kelas? Boleh cikgu. Faham Faham. Okey, kita pergi muka surat takhir 44. Sekejap lagi, sikit. Muka surat 44 ni macam easy je ni. Okey. Encik Tan membayar RM954 untuk sebuah televisyen. Harga itu termasuk cukai sebanyak RM54. Kali ini pada soalan dia tak beri dah. Dia tak beri cukai nilai dia dalam peratus. Dia dah siap kirakan dah. RM54. Okey. Berapakah peratus cukai yang dia kenakan? Kita kena kira pula RM54 ni sebenarnya mewakili berapa peratus cukai. So macam mana nak membentuk peratus kelas? Kena letak nilai apa dulu kat sini? Pecahan. Betul, pecahan. Mesti ada pengangka dan penyebut. Pengangka mestilah kisahnya tajuk yang soalan tanya. Soalan tanya peratus cukai. Jadi sini letak cukai tu. Cukai berapa? RM54. Ya, cukai RM54. Penyebut pula mestilah jumlah ataupun nilai asal. Jadi letak berapa? RM954. Betul, RM954. Kamu apabila telah membentuk pecahan, mudahlah kita nak tukarkan pecahan ini kepada peratus. Ini adalah pecahan cukai. Pecahan cukai. Sebab pengangka dia ialah nilai cukai. Pengangka ialah nilai cukai per dengan jumlah asal atau jumlah keseluruhan. Bukan jumlah keseluruhan, jumlah asal. Jadi ini adalah pecahan cukai. Bagaimana nak tukarkan pecahan cukai kepada peratus? Kita darab 100%. Bila dah bentuk pecahan, ini kita dah bentuk pecahan, nak tukarkan pecahan kepada peratus, darab je 100%. Cikgu nak kena tunjuk ke macam nak potong ni? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Okey, dapat berapa jawapan? Sorry. Dia salah. Cikgu baru nampak. Kat mana salah kita ayat matematik kita ni? Penyebut. Penyebut. Betul. Penyebut kita kena jumlah asal tadi kan? Jumlah asal kita berapa? 900.
900. Betul. Kita tak boleh letakkan jumlah keseluruhan sebab jumlah keseluruhan tu dah termasuk cukai. Okey. Kita tak boleh letak 954 sebab 954 bukannya jumlah asal. Jadi 54 ini dikenakan di atas nilai yang asal. Jadi mestilah per dengan asal. Asal dia berapa? 900. 900. Mana datang 900 tu? RM954. Kita buang balik dia punya cukai tadi. Sebab kita nakkan nilai yang asal. Faham tak? Faham. Faham. So korang potong-potong ni selesai kan? Senang kan? Ini pun ada 2 telur sini, 2 telur sini. Senang lah. Lepas tu dapat berapa? 6%. Betul. Dapat 6%. So jawapannya sepatutnya 6%. Alright. Tukarkan pula jawapan di soalan A. Ini jawapan soalan A. Tukar kepada perpuluhan. Jadi berapa? 4.06. Ya, sifar perpuluhan sifar 6. Senang je tu kan? Alright. Soalan nombor 2. Tutup dulu mikrofon. Puan Nabila mengenakan 25% daripada sejumlah wang untuk membeli sebuah komputer yang berharga RM1,290. Jadi ini komputer harganya RM1,290. Dia mewakili berapa peratus kelas? Hello. Dia mewakili 25%. Ini kita nak membentuk jalan kerja macam rumus ni sebah tu lah. Ini pasangan yang kita dah ketahui. 25% pasangan dia ataupun nilai 25% tu dah diberi. Dah diberi. Peratus dah diberi. Nilai peratus tu pun dia dah beri. RM1,290. Inilah kedua-dua pasangan yang telah diberi yang kita akan masukkan dalam rumus nisbah tu nanti. Okey. Kemudian, hitung jumlah wang Puan Nabila sebelum dia membeli komputer itu. Dia tanya, hitung wang Puan Nabila sebelum dia beli. Sebelum dia beli bermaksud berapa peratus. Yang ini kebatnya awak kena fikir. Awak setakat kena fikir wang Puan Nabila tu mewakili berapa peratus. Kalau lepas level tu awak dapat fikir, maknanya awak lepaslah level kebat. Kat sini je kita punya roadblock. Seratus peratus. Hitung jumlah wang Puan Nabila sebelum dia membeli komputer itu. Adalah 100%. Betul. Jadi wang Puan Nabila adalah sebelum dia beli mestilah tak ada apa-apa perubahan kan. Tak disentuh, tak bertambah, tak berkurang. Dia adalah 100%. Bermaksud kita kena mencari 100% ni berapa ringgit. Nampak? Kita dah cukup 3 perkara nak diisi di dalam rumus nisbah. 1, 2, 3. Yang ini yang kita nak cari. Hasil pengiraan A per B darab C tu nanti, inilah yang kita akan dapat jawapan dia. So, macam mana nak bentuk ayat matematik? 100% per 25%. Betul? Cikgu padam dulu. Padam, laju. Yes. Okey. 100% yang kita nak cari. Ingat rumus nisbah. Cikgu tunjuk lagi sekali. Rumus nisbah. Laju. Mana rumus? Ni. Yang dicari di atas. Ini pasangan yang diberi. Ataupun pasangan yang kita dah tahu. Okey, pasangan mesti melibatkan 2 nilai. Kan tadi ada 2 nilai yang kita dah tahu. Satu dalam peratus. Peratusnya dalam nilai dia. RM. Okey. Okey. 100% pengangka yang kita nak cari. Penyebut? 25%. 25%. Betul, 25%. Darabkan dengan pasangan pada 25% tadi. Apa pasangan nilai dia?
RM1,290. RM1,290. Betul. Kita akan potong ni. Potong. Cikgu tunjuklah kejap. Nak potong Potong pakai sefer apa, pasangan apa kita nak. Pakai CV 25. Okey, pakai sefer 25 kita akan potong pasangan A siapa? dan B. Betul, A dan B. Potong 25 tinggal 1. 1. Potong 100 tinggal 4. 4. Penyebut dah 1. Dah tak payah fikir. Tengok atas saja. 4 darab RM1,290. Dapat berapa? RM5,160. Dapat. So, cikgu tak muat, cikgu tak jawapan di bawah ni. RM5,160. Faham tak kelas? Faham. 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 Okey. Last, nombor 3. Dalam satu promosi, sepasang kasut berharga RM35 lebih murah daripada harga asalnya. Ni bermakna, ini ayat ni, dia saja je, dia tukar trik sikit, tapi sebenarnya maksud dia apa? Apa yang kita boleh kenal pasti? Ataupun apa yang kita boleh faham daripada ayat ni? Dia berharga RM35 lebih murah daripada harga asal. Setelah dia beri diskaun 20%. Soalan A ni pun kita akan menggunakan rumus nisbah juga. Pertama, kita kena pasti pasangan yang diberi. Macam tadi, macam kat atas ni juga. Macam soalan 2 tu tadi. Okey, pasangan yang kita dah tahu ataupun pasangan yang dah diberi. Dia dah beri RM35. RM35 mewakili berapa peratus? 20. 20%. Kemudian kita pergi pula pada, ini kita dah tahu nilai pertama. Ada 3 nilai yang kita kena isi dalam rumus nisbah kan? 3 nilai yang kita kena cari. 1, 2. 2 nilai kita dah tahu. Nilai yang ketiga. Nilai yang ketiga ialah nilai yang soalan tanya. Apa yang soalan tanya? Soalan tanya apa? Kira harga asal kasut itu. Kalau nak cari dalam RM, memanglah tak boleh. Kita tak boleh nak ni. Tapi kita boleh keluarkan harga asal kasut itu dalam bentuk peratus. 100%. Tak dengar? 100%. Ya, jadi nilai ketiga adalah 100%. 1, 2, 3. 3 nilai kita dah dapat. Dan juga pasangan untuk 100% ni adalah apa yang soalan tanya. Harga asal. Dia dalam RM. Sebab atas ni RM, bawah pun RM lah. Okey. So, kita nak mencari pasangan bagi 100% ni. Pasangan dia, kita boleh cari dengan bantuan pasangan yang kita dah tahu ni. Okey, bentukkan ayat matematik kelas. Cik padam dulu. Dah faham belum ni? Faham. Okey, dah faham. Okey, kita nak bentuk ayat matematik. Laju. Dah terror kan rumus nisbah ni. 100% per 20%. 100% per 20%. Betul? Darab 100%. RM35. Betul, darab RM35. Okey, kita nak potong. Faham ke tak ni? Kenapa bentuknya begini? Faham. Okey, yang ni kita nak cari 100% iaitu harga asal. Ini atas bawah mesti sama nilai peratus. 20% pula letak di bawah. Pasangan 20% tu nilai dia RM35. Pasangan ni letak bawah tepi. Bawah tepi. Ni mesti sepasang So, bila potong, kita potong pakai sefer. Potong dulu sifar. Kemudian 21. Tak payah tunjuk lah ni. 5 kan? Penyebut dari 1. Jadi 5 darab 35. Apa jawapannya kelas? RM175. Betul, RM175. Okey? Dah? Dah. Okey, senanglah kita buat soalan B pula. Soalan B lagi kacang. Berapakah harga kasut itu selepas diskaun? RM175 tolak RM35. RM175 tolak RM35. Betul. Jawapannya? RM140. Betul, RM140. Okey. Ini jawapan untuk surah 44, soalan nombor 3. Ada apa-apa lagi kelas?
Nak Tak ada. tanya, ada apa-apa nak tanya untuk muka surat 41 hingga 44? Tak ada. Tak ada. Okey, kejap. Ada. Okey, cikgu stop sharing sekejap. Okey, sebelum tu selak dulu muka surat 45 dengan 46. 45 tu saya rasa senang, awak boleh kira sendiri. Tak payah semak 45 tu. Cikgu yakin awak boleh buat. Itu kerja baru yang awak kena buat hari ni, iaitu muka surat 45 dan juga muka surat 46. Sekarang selak dulu muka surat 46. Cikgu bagi masa dalam 1 minit. Bukan nak tanya jam kerja. Muka surat 46 ni ada tak soalan yang awak tak faham? Nak tanya cikgu dulu sebelum awak buat sendiri. Nombor 7 senang, nombor 8 bundarkan aja. Senang. Betul tak? Betul. Okey. Nombor apa lagi? Nombor 8. Senang. 9. Boleh buat 9? Hitung baki wang Ramis. Senang lah. Boleh. 10. Boleh. 11. Boleh. Dan bayar dengan menggunakan sekeping wang RM50 dan menerima baki. Senang lah. 12. Okey, 12. Handphone cikgu nak padam dah sekejap. 12 okey? Okey, kejap lagi handphone cikgu padam. Kita jumpa ni, bilik sebelah pula. Nombor 12. Cikgu rasa awak boleh buat. Boleh tak? Boleh. Boleh kot. Boleh. Tak berapa faham. Hello? Ya. Hello. Dengar Dengar. Cikgu buka kamera. Okey, ada apa-apa lagi? Semua dah? Semua boleh? Kak Tera, ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, kalau macam tu itu saja kelas. Apa-apa lagi kau boleh PM cikgu WhatsApp ataupun tengok pada record. Okey, ada sesiapa lagi yang tak masukkan nama dalam ruang chat, masukkan nama dalam ruang chat. Kemudian itu saja untuk hari ini. Okey, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye cikgu. Assalamualaikum. Nampak tangan. Sekejap. Ada.